والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه والتابعين. Penang hati. Kalau kita merasa nak buat ayat penang hati untuk anak ke siapa ke, boleh buat sendiri pun boleh. Ambil satu ayat yang bersih, ayat apa pun, ayat hujan ke, ayat apa, ambil lah. Ataupun ayat yang tak kena panas matahari. Kalau ayat hujan, Kalau ayat lain, percaya ayat yang tak kena panas matahari. Baca Bismillah sebanyak 786 kali. Baca di tempat yang sunyi lah, yang baca tempat bising-bising. Baca di tempat kita dalam keadaan bersih, duduk di tempat sunyi, dalam bilik kita lah maknanya. Baca 700, bukan baca 786 kali, baca Bismillahirrahmanirrahim lah, sebanyak 786 kali. Maka ayat tu buat minum pagi-pagi waktu matahari naik, sebelum kita makan apa-apa. Kalau nak bagi anak, bagi sebelum dia makan apa-apa, suruh dia minum ayat tu. InsyaAllah, dengan izin Allah, boleh buat bagi penang hati. Kita pun boleh buat ayat penang hati, tak payah suruh Tok Guru lah. Takkan nak suruh Tok Guru, kalau Tok Guru dia embus sikit-sikit je, baca Bismillah, baca selawat apa, dia embus dah. Ni nak baca 786 kali, kita kena buat banyak. Buat. Ada banyak kaedah orang nak buat ayat penerang. Salah satunya dengan cara baca Bismillah. Bismillah pada ayat. Dengan hati yang yakin lah. Hati kita yakin bahawa Allah memberi madad, memberi pertolongan, memberi sesuatu barakah dengan bacaan-bacaan ayat dia tu. Sebab dengan ayat Al-Quran ni kita boleh ruqyah. Kita boleh ruqyah. Sahabat sendiri pun dia ruqyah ketika mana dia sampai di satu kampung, ada ketua kampung tu sakit, maka dia baca ayat Al-Quran ruqyah, menyembuhkan. Maknanya ayat Al-Quran ni dia ada faedah dah, ada. Sahabat sendiri pun buat. Bila sahabat balik jumpa Nabi, sahabat cerita kat Nabi, dan Nabi mengiyakan, Nabi tak larang, tak marah apa. Dia ada faedah lah. Kita cuba buat sendiri. Sebab tu orang baca Yasin ke apa, orang buat ayat. Orang buat ayat, orang buka. Bawa ayat, buka lah. Tak payah pitak ke depan, tak apa. Tak kat sebelah kita pun boleh. Sebelah kita buka. Kita baca. Duduk kat rumah kita nak baca Quran ke, buka ayat. Kita nak baca Quran ke, kita pergi majlis maulid, bawa ayat. Majlis maulid, majlis zikir, majlis tahlil tu, bawa ayat. Kita ada ayat bendera. Kok nak tak tengah malu ke orang kan? Nabi tak tengah, orang tak buat kan? Kita seorang-seorang bawa ayat minta buka. Tak sebelah. Buat apa ni? Nak minum dahaga abang dah. Dia ada faedah bacaan-bacaan Al-Quran lebih-lebih lagi apabila bacaan tu beramai-ramai. Dia ada kekuatan dia yang tersendiri. Rahmat Allah pun turun. Kita buka ayat bendera tu, kita letak. Dia ada faedah-faedah dia lah. Dengan hati yang tulus, kita percaya dengan kuasa Allah. Boleh jadi ayat-ayat penyembuh. Apa makna Alhamdulillahil Malikil Hakim? Tu dia terjemah siap dah lah. Segala puji bagi Allah, Raja yang amat hakim, bijaksana lah, lagi amat murah. Terjemahan bagi Al-Jawad, lagi amat mulia. Terjemah bagi Al-Karim, lagi amat keras. Terjemah bagi Al-Aziz, lagi amat kasih sayang. Ini semuanya sifat-sifat Allah belaka. Allah ni kasih sayang pun sifat dia, keras pun sifat dia, bijaksana pun sifat dia, semua sifat Allah. Allah ini ada segala sifat kesempurnaan padanya. Kalau ada sifat yang menunjukkan kelemahan, kekurangan, itu bukan sifat Allah. Sebab Allah ni Tuhan. Kita boleh nak sandarkan benda yang baik pada Allah, sifat-sifat hak baik pada Allah boleh. Tetapi kalau sifat tu membawa kepada kelekehan, tu tak boleh lah. Alladhi fatara as-samaa wal arda biqudratihi wa dabbara al-umura fi ad-daraini bihikmatihi.
maknanya apa? Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi dengan kudratnya, kekuasaannya, dan mengira-ngirakan segala pekerjaan dunia, segala pekerjaan dua negeri ini dengan hikmahnya. Dua negeri maknanya negeri akhirat dan dunia lah. Dunia dan akhirat. Kita ni selalu sebut dunia akhirat. Dunia akhirat. Sebab apa? Ini dua negeri, dua kampung halaman, dua tempat tinggal kita. Kita ni tinggal duduk di dunia dan nanti kita akan balik ke akhirat. Hak mana hak betulnya tempat tinggal? Akhirat lah. Sebab di dunia ni Nabi kata apa? Abiris sabil. Kita ni melintas jalannya kat dunia ni. Dunia ni tempat kita melintas. Orang mana ada lintas jalan duduk lama-lama tu ya? Mana ada orang lintas pergi duduk tengah jalan duduk lama-lama. Orang tak pergi buat rumah tengah-tengah jalan. Langgar dengan trailer. Jalan ni orang jalan cepat-cepat lintas. Begitulah dunia. Dunia ni hanya tempat kita nak melintas, kata Nabi. Jadi hak lama di negeri akhirat tu. Kita pun kat dunia ni, umur kita pun, umur akhir zaman bukannya panjang pun. 60-70 je. Kalau hak paling panjang kot Tuhan taruh 100 lebih, hak tu pun jarang-jarang dah. Kalau ada pun hak geng orang tua-tua dulu ni, ya. Jenis makan, tak makan mi segera, tak makan KFC, dia pun ni umur panjang. Makanan tu dia jaga. Makan ulam-ulam kampung je, naik basikal tam-tam, pergi kedai runcit pun naik basikal tak naik. Dia pun ni sihat, umur panjang. Hak stres tak ada, fikir macam-macam, tak kahwin dua, ada bini seorang je, tu umur panjang. Kalau kahwin dua ni stres. Jadi orang macam ni, dia pun ni umur panjang lah. Keturunan dia pun keturunan umur panjang. Tapi nak cari payah, tak ada dah. Hak duk ada lah apa, 60-70. Abang saya pun meninggal lepas 50. Awal 50-an meninggal dah. Sakit sama lah kan. Jadi umur kita akhir zaman ni tak panjang pun, pendek aja. Pendek aja. Bahkan saya cerita hak semalam kan, hak perempuan hak dulu-dulu anak dia meninggal. Bila ditanya anak, dia kata anak kecil dia meninggal, sedih, teriak, siapa anak meninggal? Umur berapa anak meninggal? 60. 60 depa zaman dulu macam baby kita ni. Tak dan nak mengecapi nikmat dunia 60 tahun tu, dia kata. Sat sangat. Umur depa berapa? Umur depa hampir ratus-ratus. Tu dia sedih, dia kata Allah, bayi lagi lah kiranya 60 tahun tu. Macam baby kita lah, anak dia hak masih kecil lah, dia kata. Sat saja dunia ni. Sat saja. Orang dulu boleh ratus-ratus, kita ni 60 biar. 60-70 biar dah. Itu sunnatullah. Allah dah buat lagu tu kat kita. Dan Allah yang mentadbir dunia dan akhirat. Kenapa Allah bagi umur kita pendek? Pasal apa Allah tak bagi umur kita panjang? Macam umat dulu-dulu. Ada hikmahnya lah. Allah tak bagi kita umur panjang, tapi Allah bagi kepada kita ni amalan-amalan yang Allah lipat gandakan, yang mengatasi ibadah umat-umat dulu. Umat dulu umur panjang, tapi ibadah mereka, pahala mereka tak digandakan seperti ibadah dan pahala umat akhir zaman. Maka lebih lagi lah kita umat akhir zaman ni. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tuhan yang menjadikan segala manusia di dalam yang terlebih elok perdiriannya, bentuknya. Allah jadikan manusia ni dalam bentuk yang paling sempurna, ciptaan yang paling sempurna. Sebelum Allah jadikan manusia, Allah dah jadikan banyak makhluk. Allah dah pernah jadikan jin. Allah dah jadikan malaikat. Allah jadikan berbagai-bagai makhluk. Sebelum jin pun ada lagi makhluk-makhluk yang dah binasa, yang duduk di bumi, yang duduk di langit, yang duduk di laut. Macam-macam makhluk ada Allah jadikan binatang.
Tapi ciptaan yang paling sempurna adalah manusia. Allah jadikan jin ni gagah. Dia punya kegagahan dia, Ifrit ni, dia boleh angkat istana Balqis. Dia kata Nabi Sulaiman bangkit tak dan duduk, dia boleh angkat istana. Kuat. Dia punya langkah tu 3-4 langkah timur tu sampai ke barat. Oh, gagah. Manusia ni tak boleh pergi buat tu. Tapi Allah kata ahsani taqwim. Manusia ni paling sempurna ciptaan dia. Sebab iblis, syaitan, jin semua cemburu. Sampai jin-jin ni, kalau dia boleh berkawan dengan manusia, dia seronok. Kan? Macam Tok Bomoh kan? Dia berkawan dengan jin kan? Sebenarnya, jin tu seronok berkawan dengan manusia. Bukan kita je yang seronok, dia yang seronok. Di kalangan para jin-jin, setan-setan nak ramai ni, dia boleh berdamping dengan manusia. Dia ada kelebihan. Dia lagu kita boleh pergi raja dengan raja. Kita duduk dengan raja, kita balik kampung pun, walaupun naik motor kat Pecai Buruk je, kita angkat dada. Oh, dia ni kerja dengan raja dia ni, dengan buat main. Orang lain tak boleh masuk istana, dia tiap-tiap hari boleh masuk. Kita ada kebanggaan. Jin ni sebenarnya, dia pas seronok duduk dengan Tok Bomoh ni. Sebab apa? Di kalangan mereka, dia ni kira top lah. Dia ni boleh khidmat dengan manusia. Manusia ni siapa? Khalifah di muka bumi. Jin ni seronok boleh duduk dengan orang. Tapi dia duduk tu, dia mengkhadamkan orang. Dia mengkudakan orang. Nampak lagu Tok Bomoh guna dia kan? Tapi dia lah guna Tok Bomoh. Tok Bomoh guna dia sebahagian saja. Sebahagian yang lain dia guna. Sebab apa? Dia suka buat syarat. Sebab apa dia suka buat syarat macam-macam? Bukannya dia tak boleh bagi terus kalau kita minta kepada dia. Tapi supaya apa? Kita tunduk dengan perintah dia. Kalau nak begini-begini, kena ada buat jamuan begini-begini, kena ada begini-begini, kena ada begini-begini. Buat syarat banyak. Sebab apa? Supaya kita ikut. Bila kita ikut, maknanya kita tunduk kepada dia lah. Jadi sebab apa? Sebab manusia ni ahsani taqim. Hatta jin setan pun seronok bila dia berbangga kalau dia boleh berdamping dengan manusia. Seperti mana manusia ni dia berasa hebat kalau dia boleh berdamping dengan jin. Tapi sebenarnya kena kalih dia punya hati tu. Tidak ada kemuliaan pun duduk dengan jin ni. Tak ada kemuliaan. Tak ada kemuliaan. Nabi Sulaiman, dia bukan khadamkan jin tak. Maksudnya dia raja. Jin semua tunduk kepada dia. Tu tak apa. Kalau semua tunduk kepada dia, jin tak boleh buat syarat apa-apa kat Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman kata, pergi gali yang, dia kata, boleh satu syarat. Nabi Sulaiman tak boleh, dia tak boleh. Dia tak boleh buat lagu tu kat Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman ni raja. Mana boleh dia buat syarat kat raja? Kalau dengan manusia biasa, dia suka buat syarat-syarat. Sebab apa? Syarat tu nak suruh kita tunduk ke dia. Tu ahsani taqwim. Allah buat malaikat. Malaikat pun hebat. Malaikat ni, kalau ceritanya hebat, besar. Malaikat Jibril tu dah besar lah. Ada beratus-ratus sayap dia. Ada hak lagi besar. Ketika mana Jibril turun bagi wahyu di Gua Hira, Nabi keluar. Bila Nabi keluar, Jibril tunjukkan rupa bentuk dia yang sebenar. 2 kali Jibril tunjuk. Waktu turunkan wahyu dan waktu naik di Sidratul Muntaha. Waktu Jibril tunjukkan rupa dia yang sebenar, Nabi ni kita kata apa? Kementar tengok rupa bentuk Jibril. Bila dia langut tengok langit tu penuh jasad Jibril ni. Sebab besar. Bila besar tu nampak dia saja. Kalih ke belah ni dia, kalih ke belah ni dia, atas dia, bawah dia. Tu Jibril. Besar. Hebat lah. Kalau besar lagu tu sepak bumi berkecai gitu ya. Tapi ada lagi hak besar daripada dia. Siapa? Azrail. Jibril kata ada lagi hak besar. Azrail lagi besar. Tu makhluk yang Allah cipta tu. Azrail ni katanya disebut dalam kitab Kashful Ghaibiyah, kalau lah lautan yang ada di muka bumi ni tuang ke atas kepala Azrail, tak menitik satu pun ke bawah. Besar.
Tuang atas kepala dia, tak atas badan dia tak. Tuang atas kepala dia. Tak menitik satu. Kita kalau tuang ayak banyak menitik kan. Kalau tuang 2-3 titik menitik tak. Ada tang ni, lekat tang ni. Sebab ayak tu sikit, kepala kita besar. Lautan ni, hak di muka bumi ni, lagu 2-3 titik ayak je ni sebelah kita kalau dengan Azrael. Lagu tu saja. Besar makhluk Allah ni berbagai-bagai. Gagah-gagah. Tapi Tuhan kata, kita ni ahsani taqwim. Malaikat tak pernah la ya'sunallah, tak pernah buat maksiat. Manusia ni banyak buat maksiat, tapi tetap manusia ni ahsani taqwim. Sebab apa? Sebab Allah bagi kita pilihan. Sebab tu kita ni yang terbaik. Manusia ni kita diberi pilihan. Pagi-pagi kita boleh pergi buat maksiat ataupun kita boleh pergi buat ibadah. Tapi kita tak pilih buat maksiat, kita pilih pergi buat ibadah. Maknanya kita terbaik. Dia malaikat lain. Malaikat ni memang kerja dia ibadah, maka kita tak kata rajin. Kalau ada orang duk main sapu sampah di sini, siapa dia? Kerja bandaran. Dia potong rumput dia. Kita kata dia rajin tak? Pasal apa nak kata dia rajin? Dia tu memang kerja dia. Kita tak kata rajin kalau kerja dia memang yang tu. Orang Indonesia ke apa Pakistan ke main duk buat kerja kontrak ni, buat bangunan sampai tingkat, orang jalan raya buat sampai tengah malam. Ui, tak ada orang buat kerja, depa rajin. Rajin apa? Memang kerja depa. Kita tak puji, kita tak kata depa rajin. Kerja depa. Malaikat tu, kita nak kata depa hebat. Dah kerja dia macam tu. Sifat dia semula jadi Allah bagi dia macam tu. Dia ni taat pada Allah. Dia tak pernah maksiat. Kita tak kata rajin. Tapi kita kata rajin kalau jiran kita satu taman ni dia pergi misi rumput. Tiap-tiap hari dia ambil sampah, kutik habis satu taman. Dia bukan kerja tu tak. Tapi tiap-tiap hari dia buat. Tu kita kata hebat. Oh, dia ni hebat. Sebab apa? Sebab bukan kerja dia, bukan sifat dia. Tapi dia boleh buat. Manusia Allah bagi pilihan. Dia boleh buat maksiat. Dia boleh buat kebaikan. Tapi bila dia pilih kebaikan, maka dia ni manusia yang hebat, lebih hebat dari malaikat. Sebab tu manusia ni ahsani taqwim. Allah bagi akal, Allah bagi nafsu. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Dan tiada dijadikan jin dan ins melainkan kerana ibadah akan dia. Allah jadikan jin dan manusia ni tak ada hak lain. Tujuan dia suruh nak buat ibadah. Jin dan manusia. Ambil daripada ayat Al-Quran. Ni bukan ayat Quran. Ni bukan ayat Quran. Ayat Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma dia ambil makna yang sama lah. Buah ayat itu. Tujuan Allah bagi jadi kita ni nak suruh buat ibadah. Jin dan manusia. Tak ada hak lain. Cumanya kita ni lupa banyak alpa. Kadang-kadang jatuhlah maksiat. Lepas tu patah balik. Lepas tu jatuh semula. Lepas tu patah balik. Sebab apa? Kita ni orang yang lupa. Bila lupa, kita jatuh dalam maksiat. Bila berasa teringat balik, kita berasa nak taubat. Lepas tu lupa balik, jatuh lagi dalam maksiat. Ada zaman Ibrahim bin Adham, seorang yang dia ni suka berzina, dia ni suka berbohong, dia ni suka maksiat lah. Berbagai-bagai maksiat dia buat, minum arak dan sebagainya. Dia tahu dia bersalah. Dia tahu dia buat dosa. Dia sedar bahawa ada Allah. Dia tahu ada syurga, ada neraka, tapi dia tak boleh nak tinggal. Macam kita hari ni kan, kita pun tahu dosa apa lah. Tapi kadang-kadang kita buat. Kita tahu bohong tak bagus, tapi kadang-kadang kita buat. Kita tahu ada perangai-perangai yang tak elok, tapi kadang-kadang kita buat. Kita tahu akhlak ni tak baik, tapi kita buat. Kalau kita duduk seorang-seorang duduk renung boleh, puduh betul perangai aku. Tapi esok kita buat lagi. Fulan ni macam tu lah. Cuma dia ni lagi dahsyat lah. Dia minum arak, dia berzina, dia sebagainya. Dan akhirnya dia mengadu kepada Ibrahim Adham. Dia kata, wahai tuan guru, nak buat macam mana ni? Aku ni rasa-rasanya tak boleh tinggal dah ni maksiat ni. Bila dah bergelumang dengan maksiat, nak keluar tu payah.
Kita kan apa-apa pun kalau kita dah terbiasa dengan satu benda, bila kita ketagih dengan satu benda, nak buang tu tak boleh. Macam orang-orang kalau orang utara ni dia suka minum Yaktum. Nak suruh tinggal, payah dia dah benda ketagih. Macam orang isap rokok kan, nak suruh tinggal, doktor kata tak elok. Payah, dia pun tak elok, tapi nak tinggal tak boleh. Kalau apa saja jenis benda yang bila dah jadi ketagih, tak kira lah benda baik benda tak baik. Kalau dia dah jadi ketagih, tak boleh. Kalau jenis kaki mengai pancing, orang kalau tak turun tak boleh. Kan? Dia sifat bila kita dah masuk dalam jadi satu sifat, jadi ketagih dia tak boleh. Maksiat ni lagilah. Sebab maksiat ni dia ada dokongan nafsu dan syaitan. Lagi payah. Dia pergi mengadu kat Ibrahim Adham. Dia kata, kalau hang berasa nak buat maksiat, boleh. Ibrahim Adham kata, tapi kena ada 5 benda ni. Nak buat maksiat boleh, tapi kena ada 5 benda ni. Ibrahim Adham kata, lagu tu kah? Apa dia? Minta nasihat kat Ibrahim Adham. Dia kata, pertama, kalau hang nak buat maksiat boleh, tapi jangan bagi Tuhan nampak. Dia kata boleh nak buat maksiat, tapi jangan bagi Tuhan nampak. Dia garuk pula. Dia kata, macam mana Tuan Syekh? Mana boleh kita buat apa Tuhan tak nampak? Semua kita buat benda apa pun Tuhan nampak. Atas dalam lubang semut pun kalau kita buat maksiat Tuhan nampak. Ibrahim Adham kata, kalau lagu tu, hang tak boleh buat maksiat lah. Kalau lah kata jiran hang nampak, keluarga hang nampak, hang buat maksiat, hang nak buat maksiat tak depan mereka? Tak buat Tuan Syekh. Habis tu kalau Tuhan nampak, takkan hang berani buat lagi. Dengan manusia hang malu, dengan Tuhan hang tak berasa malu. Dengan manusia hang malu, dengan Tuhan hang berani buat. Hang tak rasa malu, Tuhan duk tengok selalu. Dia rasa tersentak hati dia. Tak boleh happy dia tahap ni. Minta nasihat kedua. Hak nombor 2 je. Maka dia kata, kalau hang berasa hang nak buat maksiat juga boleh. Tapi hang jangan makan rezeki Allah. Dia kata, Syekh, macam mana Syekh? Semua kat muka bumi ni yang Allah punya. Macam mana nak makan rezeki yang bukan hak Allah? Dia kata, kalau macam tu tak boleh buat maksiat lah. Sebab apa? Sebab tak malu kah? Kalau kita pergi rumah orang, makan nasi dia, lepas tu kita nak menyalahi peraturan rumah dia. Lepas tu tersentak hati dia, dia berasa malu. Dia berasa nak meleleh air mata. Dia minta nasihat yang ketiga. Ibrahim Adham kata apa? Yang ketiga, kalau hang berasa hang nak buat maksiat, hang keluar daripada bumi Allah. Jangan buat di bumi Allah. Nak buat maksiat, pergi buat atas bulan. Bulan pun hak Allah juga. Nak buat tak mana? Buat di tempat yang bukan hak Allah punya. Maka meleleh air mata dia. Meleleh air mata dia. Dia kata, kalau hang duduk di rumah orang dah bagi tempat tinggal, takkan hang nak buat, nak menentang peraturan tuan rumah. Tuan rumah kata ni, hang nak duduk bilik ni boleh. Tapi jangan duduk masuk kasut. Takkan kita nak masuk kasut juga. Dia kata nak duduk dalam rumah ni boleh, tapi malam-malam jangan duduk menyanyi. Aku nak tidur, kata. Takkan kita nak pasang karaoke dalam rumah orang buat lagu rumah kita. Kita nak langgar juga. Tak malu kat orang. Orang dah bagi tinggal tempat duduk, bagi tempat tidur, kita nak langgar. Macam tu Allah bagi bumi ni, Allah bagi tempat duduk, bagi kerehatan, bagi nikmat. Masih nak langgar perintah Allah. Masih tak malu lagi. Maka meleleh-leleh air mata dia. Minta nasihat yang keempat. Kata Ibrahim Adham. Dia kata, kalau kamu masih lagi berasa nak buat maksiat, maka ketika mana malaikat Azrail nak main cabut nyawa hang, minta kata, nanti jangan cabut lagi, aku nak hidup lagi. Tak puas lagi, tak taubat lagi. Meleleh lagi air mata dia. Dia kata, macam mana nak tolak wahai Tuan Syekh, malaikat Israel dia main, dia bukannya boleh stop dah. Dia bukan ada boleh kau tim. Tak ada. Dia nak ambil, dia main ambil.
Masa belajar dulu seni bela diri silat dulu, tok guru saya kata, tak ada tangkapan dan kuncian yang kita tak boleh buka. Semua kita boleh buka, kecuali tangkapan malaikat Azrail, itu tak boleh buka. Banyak silat kan, orang kunci lagu mana pun dia kata boleh buka. Hang kilas bi lagu mana pun aku boleh buka. Itu istilah orang belajar silat lah. Susah duk kunci kaki ke, kunci tangan ke, ambil kunci mangga tu tak boleh, kena ada kuncinya. Tu pun boleh juga, kena ada kunci. Boleh buka. Tapi kalau malaikat Azrail tangkap, tak boleh buka dah ni. Riau dia, menangis dia. Lepas tu Syekh Ibrahim ada, kalau hang dah tahu malaikat Azrail ni, kalau dia tangkap hang, dia tak lepas dah. Pasal apa nak buat maksiat lagi? Hidup kita ni bukannya tahu esok bila kita nak mati, tengah-tengah hang buat maksiat, malaikat Azrail mai, hang nak buat apa? Meleleh ya mata dia. Dan nasihat terakhir, dia tanya Ibrahim Adham kata, kalaulah malaikat Azrail tangkap hang, cabut nyawa hang, nak tahu dalam neraka, jumpa malaikat Zabaniyah. Bila dia nak masuk neraka, abang kat malaikat Zabaniyah kata, jangan masuk aku dalam neraka, hantar aku balik ke dunia, aku nak hidup lagi sekali, aku nak taubat. Meleleh lagi yang mata dia, merambu habis. Dia kata, tak boleh dah Syekh, hidup kita sekali je. Kalau hantar hidup sekali, pasal apa hang nak sia-siakan hidup yang sekali ni hanya untuk buat maksiat? Hidup kita sekali je, dan mati kita tak boleh patah balik. Habis tu pasal apa hang nak penuhkan hidup ni yang sekali ni? Ada satu peluang sahaja. Dia bukannya lagu game-game, main game dunia ni kan, mati ada peluang lagi sekali, habis lawan lagi sekali. Di dunia ni ada masih banyak peluang. Kalau kita gagal dalam satu kerja, gagal dalam satu benda, kita boleh ulang lagi. SPM pun tak lulus, boleh ambil Halim dia lah. CJ apa pun kalau tak lulus, kita masih diberi peluang, boleh ambil lagi sekali. Ambillah banyak kali benar pun, siap duit lah. Tapi hidup ni Allah bagi satu kali saja peluang. Cuma Allah bagi peringatan tu banyak kali. Pasal apa hak sekali peluang ni hang nak sia-siakan dengan penuhkan dengan maksiat? Dah lah malaikat Israel mai pun hang tak tahu bila. Kalau dia dah tangkap tu, huak-huak tu, nyawa sampai di rangkong, taubat waktu tu, teringat Tuhan waktu tu, Allah dah tak terima. Nak teringat Tuhan, nak taubat lah. Kalau sampai di rangkong baru nak teringat, dah tak boleh. Makan rezeki Allah, duduk tempat yang Allah bagi, tapi tetap nak buat maksiat. Menangis-menangis dia. Akhirnya dia insaf, dan dia menjadi seorang manusia yang beribadah pada Allah. Sebab apa? Sebab hak bagi nasihat dia Tok Wali. Kalam sufi ni, walaupun kita nakal kalam dia, tapi kita cakap tak seperti cakap dia. Kalau orang tu orang sufi, bila dia cakap tu masuk terus sampai hati. Kalau kita cakap sampai berbuih mulut, orang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tak ada. Kecuali orang tu dia hati dia sendiri pun dia ada kesedaran, dia hati dia sendiri pun bersih, maka dia tersentuh. Tapi kalam orang biasa ni tak ada apa-apa lah. Kita ni menakalkan kalam saja. Tapi kalau kalam daripada Ibrahim Adham sendiri, dia menyentuh hati. Sehingga menyebabkan si fulan ni kembali ke jalan asal kenapa Allah jadikan dia, iaitu untuk beribadah. Wat-tariqu wadihun lil qasidin wad-dalilu alaihi laihun lin-nadhirin walakinna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan jalan itu amat nyata bagi segala orang yang mengqasad akan dia. Jalan nak menuju pada Allah ni terang. Terang bagi siapa? Bagi orang yang nak berjumpa, orang yang nak menuju ke jalan Allah ni terang. Dan dalil atasnya amat nyata bagi orang yang menilik akan dia. Dalil-dalil dia pun terang. Macam mana kita nak kembali kepada Allah? Ibadah pada Allah. Lagu mana? Banyakkan sembahyang, banyakkan puasa, banyakkan istighfar, banyakkan zikir, banyakkan sedekah. Semua kita dah belajar belakang.
Macam mana cara mendekatkan Allah ni kita semua tahu. Perbanyakkan ibadah, perbanyakkan selawat, semua tahu. Dan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang dikehendakinya dan menunjukkan orang yang dikehendakinya. Dan ialah Tuhan yang terlebih mengetahui dengan orang yang dapat petunjuk. Tapi hak menyesat, hak bagi hidayah tu Allah. Walaupun jalan dia terang, kita semua tahu, tapi boleh buat tak? Tak ramai yang boleh buat. Sebab apa? Hidayah, taufik tu milik Allah. Allah tahu si fulan ni berjaya, si fulan ni tak berjaya. Allah tahu. Sebab itu setengah orang, dia walaupun macam mana mengaji pun, dia masih di takok yang lama. Ada setengah orang, dia hanya mendapat sentuhan yang sedikit, terus dia berubah. Taufik dan hidayah tu milik Allah. Sebab tu kita minta Allah bagi. Kadang-kadang orang tersentuh dengan hanya kalimah, satu kalimah atau dua kalimah. Setengah orang ni dari kecil sampai ketua duk dengar nasihat ilmu tapi tak pernah berubah. Sebab apa? Milik Allah. Walaupun jalan dia terang, walaupun dalil dia nyata, tapi hidayah milik Allah. Sebab tu kita kena doa kepada Allah. Bila kita nak berubah, kita kena ada azam dalam hati. Kemudian kita minta doa kepada Allah. Kalau kita kata, aku ni bilalah nak ubah diri aku. Tak pernah boleh bangkit sembahyang malam. Tak pernah boleh rajin baca Quran. Tak pernah begini. Azam di dalam hati untuk berubah. Doa kepada Allah. Sebab apa? Hidayah dan taufik milik Allah. Nak harap kekederat kita takkan boleh. Kadang-kadang kita ni tak berjaya tu sebab apa? Sebab kita percaya diri. Kita tak serah diri kita kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu kunci berjaya. Kalau kita berazam, kena tawakal kepada Allah, serah diri kita kepada Allah. Tapi kita tak. Kita selalu bila dengar kelebihan baca Quran, aku balik lagi aku nak baca Quran. Kita lupa nak serah pada Allah, nak sangkutkan benda tu pada Allah, maka balik baca surat khabar, baca WhatsApp juga. Dengar kelebihan berselawat, aku nanti malam nak berselawat sebelum tidur 300 kali. Lagu tu balik telentang lagu tu, lupa juga. Sebab apa? Sebab kita lupa kepada Allah. Sepatutnya macam mana? Ya Allah, bantu aku, permudahkan ibadah. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu doa. Minta Allah bantu kita untuk beribadah. Ya Allah, aku dah dengar kelebihan Al-Quran. Aku dah dengar kelebihan selawat. Aku dah dengar kelebihan ini. Ya Allah, bantu aku. Kita selalu lupa ni. Kita selalu lupa. Kita berasa kita mampu. Bila Tuhan kata hang mampu, hang buat. Hidayah milik Allah, taufik milik Allah. Kalau hang berasa hang tak perlu dapatkan taufik daripada aku, hang kata hang nak baca Quran, hang baca. Hang berasa hang boleh nak selawat, hang selawat. Sebab kita tak minta pada Allah. Kita ni hamba, tak ada apa pun milik kita. Maka sebagai seorang hamba, apa benda pun kita kena minta kat Tuhan kita. Tak boleh kita berasa kita ni ada sesuatu, tak ada. Hatta ibadah pun bukan milik kita. Hatta ibadah pun milik kita, bukan milik kita. Masa zaman dahulu ada namanya seorang lelaki namanya apa? Bahlul. Nah, dengar kan? Dia hidup di zaman Harun Ar-Rashid. Ar-Rashid ni cerdik nah. Dia cerdik. Bahlul ni maknanya apa? Orang bodoh lah. Kita ni sebenarnya Bahlul bukan orang bodoh. Bahlul tu orang Bahlul kalau dalam bahasa tapi bukan dalam kamus. Bahlul tu maknanya pahlawan. Orang yang hebat. Tapi boleh juga memberi makna bahlul yang orang tak apa nak pintar. Sebab itu, tapi bahlul ni sebenarnya nama orang yang baik. Mungkin kita ni dapat kalimah bahlul ni mungkin daripada mungkin para habaib dulu mungkin. Depa mai ke Malaysia kan, depa yang bawa Islam, mungkin depa kadang-kadang mereka mungkin nak marah kepada siapa-siapa, maka mereka kata bahlul. Tapi sebenarnya dia doa kebaikan. Sebab bahlul tu orang yang hebat. Itu orang soleh ni, dia kalau marah pun dia doa benda baik.
Kita mungkin faham, kata kat aku Bahlul, Bahlul tu bodoh lah kot. Kita guna Bahlul tu kepada orang bodoh. Tapi Bahlul ni maknanya nama orang yang soleh. Orang yang soleh. Dan Bahlul tu makna dia baik naknya. Asalnya lah. Asal makna Bahlul. Macam ni dia Tarim, kalau bergaduh-bergaduh sana pun dia pun tak maki. Dia pun kata Allah yahdik. Allah yahdik. Tu marah tu. Allah yahdik tu dia pun marah. Gaduh-gaduh. Allah yahdik. Apa makna Allah yahdik? Semoga Allah bagi hidayah kepadamu. Dia tak kata mak hang kapak hang tu dah. Dia kata Allah yahdik. Itu marah tu. Lain kalau dia doa Allah yahdik, itu doa baik dah. Kalau dia marah dia tak Allah yahdik. Itu marah. Walaupun dalam keadaan marah dia pun tunjuk contoh yang baik. Jadi di zaman Harun Ar-Rasyid ni ada seorang nama Bahlul. Dia ni suka duduk kat kubur. Dia terkenal dengan orang gila. Dia ni cerita dia gila. Orang kata dia masyhur dia dengan gila. Maka dia suka duduk di kubur. Sampai satu hari Harun Ar-Rasyid lalu. Harun Ar-Rasyid kata, wahai Bahlul, sampai bila hang nak jadi gila lagu ni? Tunggu kat kubur ni. Lah kali Bahlul tu pun menjerit. Dia lari naik atas pokok. Dia menjerit, wahai Harun Ar-Rasyid, sampai bila hang nak jadi gila ni? Dia pula kata, dia kata kat Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid kata, wahai Bahlul, siapa gila? Hang gila ke aku yang gila? Harun Bahlul kata, hang lah gila. Harun Ar-Rasyid kata dia gila sebab apa? Tiap hari main tunggu kat kubur. Tak ada kerja tunggu kat kubur. Kalau kita orang duduk kat kubur ni gila. Kalau orang tua ada zaman lah, kita panggil penyembah kubur lah, kuburiyun. Suka duduk kat kubur. Ni cerita orang zaman Harun Ar-Rasyid ni. Apa kata Bahlul? Dia kata, hang lah gila Harun Ar-Rasyid. Hang gila sebab apa hang gila? Sebab hang tiap-tiap hari menghiasi istana hang sampai hang lupa kepada rumah hang yang asal, iaitu kubur. Sampai hang takut nak mati. Sebab apa? Sayangkan istana hang. Tersentak Harun Ar-Rasyid dengar macam tu. Hang duk hias-hias istana sampai hang takut nak mati. Ni nak masuk rumah hang yang nombor 2 ni, hang tak mau. Hang takut nak mati sebab hang sayang kat rumah hang tu. Hang duk hias-hias. Tersentak dia. Betul. Harun Ar-Rasyid kata betul. Sungguh. Dan dia minta nasihat kepada Bahlul. Itu orang yang hatinya bersih. Hatinya dengar macam tu tersentak. Bahlul kata apa? Nasihat dia, pegang dengan kitabullah erat-erat. Kata Harun Ar-Rasyid, hang nak apa aku nak bagi? Apa permintaan? Dia kata, aku nak minta, aku tak mau minta banyak-banyak. Aku cuma nak minta hang bagikan kepada aku hidup selama-lamanya, tak mati. Dan bagi aku masuk syurga. Kata Harun Ar-Rasyid, kalau tu aku tak boleh bagi. Apa-apa kata Bahlul, kalau hak tu hang tak boleh bagi, hang bukan raja. Hang sama macam aku, hamba aja. Sebab hang tak boleh bagi pun syurga, hang tak boleh bagi pun hidup yang selama-lamanya, hang bukan raja. Hanya raja yang boleh bagi syurga. Hang tak boleh bagi, hang bukan anbiya wal mursalin wa ala alihi al-abrarit tayyibin ajma'in. Dan rahmat dan salamnya atas Nabi Muhammad, penghulu segala anbiya. Habis mukadimah puji Tuhan, selawat pula kepada Nabi. Selawat dan salam atas Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Penghulu, ketua segala anbiya dan mursalin, dan atas segala keluarganya yang abrar, lagi yang baik-baik sekaliannya. Abrar tu maknanya apa? Hak baik-baik. Diterjemah siap lah. Yang abrar, lagi baik-baik sekaliannya. Itu keluarga Nabi ni, keluarga yang baik-baik belaka. Sebab apa? Mengalir di dalam jasad mereka itu titisan-titisan, kita kata darah daripada Nabi. DNA Nabi ada di dalam darah mereka. Manusia yang ada kita kata apa, juzuk tubuh Nabi di dalam badan dia ni, api neraka tak boleh nak kena lah. Kan? Api neraka tak boleh nak kena.
Macam mana sebahagian sahabat, dia minum darah bekam Nabi kan. Dia minum darah bekam Nabi. Maka Nabi kata apa? Api neraka tak boleh sentuh. Sebab apa? Sebab juzuk badan para anbiya ni, api tak boleh sentuh. Api tak boleh kena pada mereka. Jadi apabila ada juzuknya dalam badan seseorang, maka api neraka tak boleh sentuh dia. Sebab ada. Kita tak ada. Tapi apa? Tapi kita boleh ada cintakan kepada Nabi. Kita boleh ada satu juzuk lagi. Apa dia? Cinta di dalam hati kita tu boleh ada Nabi. Kita tak ada darah Nabi, kita tak ada DNA Nabi, kita tak ada rambut Nabi, apa pun tak ada. Juzuk Nabi itu semuanya penuh keberkatan. Bahkan sebahagian tabi'in, dia kata aku ada rambut Nabi. Kan? Kemudian tabi'in yang lain dia kata, kalau aku ni ada harta, satu dunia ni harta aku punya, aku akan laburkan semuanya untuk mendapatkan sehelai rambut Nabi. Dunia ni semua milik aku, tapi untuk membeli sehelai rambut Nabi, aku jual semua untuk ambil. Sebab apa? Penuh keberkatan. Cinta mereka kat Nabi tu nak ada. Kita apa pun tak ada hari ni. Kita ada pun apa? Untuk mengingatkan kita sunnah-sunnah Nabi. Timsal Nabi, kita buat lukisan tu, ucapan Nabi. Sebab apa? Bila kita tengok tu, apa yang terbayang dalam minda kita ingatkan kepada Nabi. Dengan melihat tu, kita ingatkan kepada Nabi. Kita nak hak tu saja, cintakan Nabi. Kita tak ada hak lain. Maka hak boleh ada apa? Dalam hati kita letak Nabi. Hak tu saja boleh ada. Kalau ada yang tu pun sama, kata ulama, api tak boleh sentuh. Sebagaimana kisah yang kita pernah ceritakan, perempuan yang hatinya penuh kecintaan kepada Nabi, suami dia bubuh dia di dalam tanur, api itu tak boleh bakar dia. Sebab apa? Sebab Nabi kata, itu kelakuan orang yang mencintai aku. Siapa cinta Nabi, api tak boleh sentuh dia. Tapi perlu ada kecintaan kita kepada Nabi. Macam mana bukti kita cinta kepada Nabi? Nabi mai ziarah kita. Ziarah kita dalam mimpi. Kalau Nabi tak mai ziarah, belum. Perlu tambahkan kecintaan kita kepada Nabi. Cinta kita kepada Nabi tu kena kuat. Macam mana nak Nabi mai kalau kita tak cintakan kepada Nabi? Kekasih ni tak mai jumpa, melainkan jumpa kekasih dia. Nak dating pun dating dengan kekasih kan. Dia kalau cinta pada kita, dia akan mai. Jadi kita kena cinta. Nabi ni cinta ke umat dia 14 kurun lalu lagi. Sampai malam-malam menangis. Sebelum wafat pun teringat ke umat dia. Nabi ni cinta sungguh kat kita. Cuma kita ni yang perlu balas cinta Nabi. Kita ni kena balas. Bila kita balas, terus Nabi akan sambut. Tapi perlu ada. Kata ulama, di antara cara untuk kita berjumpa dengan Nabi apa? Berakhlak dengan akhlak Nabi. Sebab apa? Sebab kata ulama, tidak akan melihat Muhammad melainkan Muhammad. Maksudnya apa? Tak akan melihat Muhammad melainkan orang yang berakhlak seperti akhlak Muhammad. Tanamkan sirah Nabi tu, sifat-sifat akhlak Nabi ada dalam hati kita. Sunnah-sunnah Nabi kita buat. Apa ibadah-ibadah yang Nabi anjurkan kita buat, maka kita akan berjumpa dengan Nabi insya-Allah. Barang siapa yang berjumpa bermimpi dengan Nabi di dunia, maka dia akan melihat Nabi di akhirat. Itu buktinya apa? Buktinya kita masuk syurga lah. Nak tengok Nabi kat mana? Di akhirat. Di syurga. Kalau di dunia kita tak nampak Nabi, susah. Kalau di dunia kita melihat Nabi, maknanya Nabi kata, di akhirat kamu akan melihat aku lagi. Maknanya apa? Kita akan masuk syurga. Jadi berusaha berakhlak dengan akhlak Nabi, sehingga kita boleh melihat Nabi. Nabi ni manusia yang paling agung. Dan i'lamu ya ikhwani. Dia nak cerita dah kepada kita. Habis dah muqaddimah Imam Al-Ghazali dah habis. Dia nak mula masuk cerita. Cuma hak pertama ni secara hak mula-mula ni Imam Al-Ghazali dia akan cerita dulu secara sardan, secara ringkas. Dan dia cerita aqabah yang 7. Kenapa dia boleh buat kitab ni? Imam Al-Ghazali akan ceritalah macam mana
aturan kitab ni, ilham yang dia dapat. Dia cerita secara ringkas aturan kitab ni dari awal sampai habis secara ringkas. Kemudian muka surat 10 baru mula masuk Aqabah pertama secara detail. Kira dari muka surat ni, muka surat 45 ni sampai muka surat 10, dia cerita perjalanan kitab ni secara ringkas. Supaya kita tahu kitab ni sebenarnya nak cerita apa. Dia cerita secara ringkas kitab ni dari A sampai Z. Kemudian dia akan detailkan semula muka surat 10, dia cerita balik satu persatu mengikut apa yang dia cerita awal ni sampai akhir kita. Jadi kalau kuman-kuman pun kita tak ada khatam, hak ni kita ngaji dah, maknanya kita boleh cerita ke orang lah kitab ni, hak ni cerita apa. Ni sampai muka surat 10 tu, sampai habis muka surat 10, mana kita tahu secara ringkas isi kandungan secara keseluruhan kitab ni. InsyaAllah Allah panjang umur, Allah bagi kita jodoh lagi, kita sambung baca. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.